Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pelan apakah ini? Sehari sebelum Majlis Raja-Raja bermesyuarat, Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin membentangkan apa yang dinamakan Pelan Pemulihan Negara yang mengandungi 4 fasa. Namun pelbagai pihak tidak teruja dengan pelan tersebut. Malah Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan Perdana Menteri hanya membentangkan satu pelan yang tidak lengkap, tanpa strategi dan tanpa apa-apa pelan yang sebenar. Kami meneliti pelan yang dibentangkan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin petang semalam. Walau bagaimanapun, kami sangat terkejut apabila mendapati bahawa ianya hanyalah siri fasa tanpa strategi yang lengkap maupun langkah-langkah yang jelas, bersepadu dan menyeluruh untuk mengatasi pandemik COVID-19, kata mereka. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, pelan tersebut tidak disertai dengan pendekatan untuk memberi bantuan secukupnya kepada rakyat serta syarikat-syarikat yang sedang menderita, memulihkan ekonomi dan gerakan kebangkitan semula Malaysia. Ia bagaikan satu pelan mengaku kalah pada pandemik COVID-19, kata Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan. Menurut Pakatan Harapan, siri fasa pelan tersebut kononnya berasaskan sains dan data, namun realitinya data yang dimaksudkan tidak telus, tidak terbuka dan tidak terperinci untuk diteliti orang ramai dan mudah termanipulasi seperti yang pernah kita saksikan sebelum ini. Oleh itu, kami berpandangan Perdana Menteri telah mempersembahkan satu pelan tanpa apa-apa pelan yang sebenar. Ini adalah satu pengumuman tergesa-gesa yang cuba mengalih pandangan rakyat dari keadaan kepimpinan yang terumbang-ambing, hilang arah dan gagal berkali-kali untuk mengawal pandemik ini dengan baik. Jika diikut juga pelan ini, akhirnya ia akan dipersalahkan dan menjadi mangsa sekiranya pandemik tidak dapat dikawal adalah rakyat. Menurut kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Sebelum itu, pelan pemulihan negara tersebut dikritik oleh bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang disifatkannya tidak merangkumi strategi untuk membantu dalam menggerakkan negara ke hadapan sambil menguruskan pandemik COVID-19. Dia berkata kerajaan perlu menerapkan pendekatan pencegahan penularan pandemik COVID-19 dalam pelan berkenaan. Kata Rafidah, pelan pemulihan seharusnya memfokuskan kepada isu semasa seperti sektor ekonomi, pendidikan, industri-industri utama, kesihatan dan pemotongan cukai. Kerajaan harus mempunyai strategi untuk menangani masalah kerugian rakyat dari segi pendidikan dan kehilangan pekerjaan, terutama dalam kalangan mereka yang diberhentikan kerana penutupan perniagaan, katanya. Beliau menyarankan kerajaan memperkenalkan pemotongan cukai dan sebagainya untuk mempertingkatkan pekerjaan, menambah kompetensi dalam teknologi maklumat yang relevan dan mempunyai penyesuaian untuk persekitaran pasaran norma baharu global. Menurut Rafidah, semua ini perlu dilakukan selari dengan pengurusan pandemik COVID-19. Persoalan yang ingin diajukan kepada rakyat sekarang ini, mampukah kerajaan tebuk atap melakukannya? Apa yang rakyat saksikan hanyalah sebuah kerajaan yang bertunggang terbalik. Dengan berita kurang enak tentang pertengkaran terbuka antara Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Menerusi kenyataan beliau, saya dah tutup pintu depan tapi ... Azmin yang dituduh sebagai perancang langkah Sheraton merupakan menteri yang mengurus ekonomi negara yang tidak popular. Setakat jam 9 pagi tadi, 239,803 telah menandatangani kempen #Azmin letak jawatan di change.org. Kemudian kita dikejutkan dengan memo dari Jabatan Perdana Menteri yang menyatakan bahawa nama Perdana Menteri Malaysia bukan Muhyiddin Yassin tetapi Mahyadin Mohamad Yassin. Perubahan nama Perdana Menteri ini membesarkan lagi isu defisit kepercayaan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Bukan hanya di kalangan rakyat, tetapi mungkin juga pelabur-pelabur asing. Justru timbul persoalan mengenai keabsahan terhadap pembuat pelan pemulihan negara ini. Jika pembuatnya tiada keabsahan,
adakah pelan yang dibuatnya itu sah? Makin bercelaru nampaknya kerajaan tanpa manifesto ini.